Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia rakan-rakan yang berada di dalam room ini. Seterusnya yang tidak berada dalam room ini, yang mengikuti rakamannya, yang akan saya siarkan melalui channel YT saya lah, kan? Mana yang sempat saya akan edit, saya akan rakam, saya akan siarkan kemudian dekat channel saya. Mana yang sempat tengok live tu, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mana yang sempat bersama saya pada petang ini, walaupun untuk seketika, ya. Dah macam di pentas buat ceramah pula. Memanglah kita nak tarik wala on ni kena ikut style wala on, kan? Itu cara dia. Okey, semalam saya ada cerita pasal sikit tentang RU355, seperti mana yang kita ketahui bahawa akhirnya kerajaan Madani, kerajaan perpaduan, yang bertindak walaupun 1 tahun lebih kerajaan ini baru diwujudkan dengan kabinetnya, lebih kurang 1 tahun. Tapi RU355 yang ditinggalkan selama 6 tahun. 6 tahun, saudara. Selama 6 tahun. Di mana pada 2017, tak salah saya 2017 kan? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2017. Saya masih ingat lagi. Presiden PAS berlari-lari masuk parlimen nak bawa RU355. Nak dibentangkan dalam parlimen. Masa itu dah habis dah. Merata-rata orang kena kapir. Merata-rata orang dah nak dijiratkannya kalau tak sokong RU355. Tahun 2017. Hadi-hadi membawa usul rang undang-undang 355 ini. Objektif utamanya adalah untuk memperkasakan mahkamah syariah. Itu objektif utama dia. Seperti mana yang kita ketahui, bidang kuasa mahkamah syariah 356. Yang biasa diguna pakai lah. 356 ini. Nak diperkuasakan, nak diperkasakan dan meningkatkan hukuman yang terkandung di dalam mahkamah syariah itu. Sebab itulah dia nak bawa usul itu untuk menunjukkan bahawa PAS nak memperjuangkan Islam. Dan ada wala'an yang bodoh menyangkakan yang haji dibawa itu adalah hukum hudud. Wala'on ni dipantang dengar je. Bila hadi bawa je, itulah hudud. Hadi bawa je, itulah hudud. Hadi sebut je, itulah hudud. Ni wala'on dia macam tu. Dia cepat. Dia cepat saudara kalau babak macam ni. Jadi dia ingat hudud lah. Sebab itu bila orang mempertikaikan RU355 yang dibawa oleh hadi, ni semua ni kafir ni. Ini semua mati nak masuk jirat lah ni. Menentang hukum Allah. Dia pun tak tahu apa dia 355 tu. Dia pun tak tahu RU355 tu yang terkandung dalam RU355 tu ada. Dia pun tak tahu. Tapi sebab hadi bawa, takkanlah hadi bawa undang-undang penjajah, dia kata. Bila hadi bawa, tentulah hukum Allah. Hukumlah, gunakanlah. Laksanakan hukum Allah itu keseluruhannya. Dia membaca lah ayat Quran. Style lebay kan. Lepas tu orang yang bodoh ni pun apa lagi takbir. Haji bawa hudud. Ramai yang percaya waktu itu. RU355 ini. Walhal RU355 ini tidak ada kaitan pun dengan hudud. Dan bukan hukum hudud pun. Dia adalah satu rang undang-undang untuk memperkasakan mahkamah syariah. Bidang kuasa yang ditetapkan dalam mahkamah syariah itu ditingkatkan. Ditingkatkan. Itu tujuan dia asalnya. Secara umumnya tentang RU355 ini. Itu pun gagal dibawa oleh Haji Hadi. Bawa berjaya, saudara. Dia bawa tu ke parlimen, berjaya dia bawa. Dia baca usul, berjaya dia baca. Dia pembaca usul, kalau saudara cek dekat YouTube, memang ada. Memang dia baca pun sampai habis. Cuma yang tidak dilakukan oleh Haji Hadi adalah melepaskan peluang apabila diberi peluang untuk membahas usul tersebut.
Dia kalau boleh, dia tak nak bahas. Sebab kalau bahas, tentulah ada perbezaan pendapat. Tentulah kena tunjukkan fakta-fakta dia. Ya, kena tunjukkan butiran-butiran dia. Kalau bahas. Ya, dia kalau boleh, dia tak nak bahas. Dia kalau boleh, speaker parlimen itu dan seluruh ahli parlimen itu mestilah sami'na wa ata'na. Iaitu menjadi seperti wala'on. Dia ingat parlimen itu markas PAS. Kalau markas PAS bolehlah dia bercakap saja, orang lain tidak boleh petikai. Orang lain tidak boleh bantah. Kalau dalam ceramah-ceramah PAS, bolehlah cakap apa saja pun, wala'on akan tunduk, akur. Usahakan Haji Hadi. Ustazah Mastura tu pun, Wabi Mastura tu pun. Bukan tuan guru pun. Bukan ustazah yang hebat sangat pun. Tetapi sebab dia pakai nama PAS, dia berceramah atas pentas PAS, bila dia sebut saja, semua orang percaya. Semua orang percaya, saudara. Apatah lagi Haji Hadi. Kalau level Mastura tu, kepala batas tu, kalau dia kata lim goeng sepu, cimpeng. Kis yang sepu, cimpeng. Semua percaya. Semua percaya, saudara. Mastura tu. Mastura al-mas'ud al-buaya. Semua percaya, saudara. Apatah lagi kalau Lebay Hadi, presiden mereka. Tentulah mereka percaya. Jadi Haji Hadi ingat, parlimen itu seperti ceramah-ceramah PAS. Dia bercakap aja, orang akan menjerit takbir dan orang akan percaya. Waalaikumsalam, Mr. Joe. Yang bagi salam tadi, saya jawab salam sekali arung. Boleh? Saya jawab salam sekali arung lah. Sebab banyak bagi salam dia tak sempat nak baca. Jadi, dia ingat parlimen itu seperti ceramah PAS ataupun di markas PAS di Jalan Raja Laut sana. Bila bercakap saja, semua akan tunduk dan akur dan taat. Jangan cakap banyak, setuju je. Bila Haji Hadi sebut. Jadi sebab itulah bila dia baca saja ayat 355 parlimen, speaker tanya nak bahas ataupun tidak, dia tak nak. Dia minta tangguh. Bukan sekali, berkali-kali dia minta tangguh, saudara. Ini sebentar lalu saya cerita dan saya ulang sekali lagi tentang latar belakang RU 355 ini. Sebab bagi wala'on-wala'on yang baru-baru ni, wala'on-wala'on yang baru menetas ini, wala'on-wala'on yang sunat laser ini, dia tak faham sejarah RU 355 itu. Dia tak faham. Dia tak faham bagaimana Haji Hadi menunggang RU 355 ini untuk menipu para wala'on. Untuk menipu para wala'on supaya sokong parti PAS. Kerana kami nak bawa RU 355. Ini untuk membolehkan hudud dilaksanakan. Kan? Tapi akhirnya terbukti di parlimen bagaimana RU 355 itu gagal untuk dilaksanakan. Gagal untuk dikuatkuasakan. Usahakan nak kuat kuasa. Nak bahas pun tidak. Tidak bahas. Tidak mahu dibahaskan. Kalau tidak boleh bahas, tentulah tidak ada undian. Tak bahas, tidaklah berlaku undian. Kalau tidak berlaku undian, maksudnya tidaklah lulus. Sebab segala rang undang-undang perlu dibahas, diundi dan diluluskan. Itu baru peringkat parlimen. Dia ada lagi peringkat lain. Peringkat Dewan Negara dan sebagainya. Kalau melibatkan agama pula, dia pergi ke majlis raja-raja. Dia banyak saluran, saudara. Tapi Haji Hadi ni nafsu dia tinggi. Dia cepat gairah. Dia tak fikir yang itu. Sedangkan ketika dia nak tahun 2017 itu, dah dia panggil satu lembaga yang diwujudkan untuk membincangkan berkaitan dengan undang syariah ini. Tapi dia tak mau dengar pendapat itu, peguam-peguam ini. Dia tak mau dengar, saudara. Dia nak dia bawa. Dia tak sabar nak bawa. Jadi orang pun tunggulah. Kalau dia nak bawa ke parlimen, rupa-rupanya dia hanya membaca saja.
tak nak bahas, maka tidak berlaku undian, maka tidaklah diluluskan. Dia tidak dapat diluluskan di parlimen. Dia hanya membaca dalam parlimen umpama orang membaca buku hikayat Sang Kancil. Ya? Macam tu lah, baca habis. Itu yang berlaku. Sejarah RU355 yang nak ditunggang oleh PAS satu ketika dahulu, dan apabila dia jadi kerajaan, dia langsung tak sebut. Usah nak buat, sebut pun tidak dalam parlimen. 33 bulan dia jadi kerajaan. Yang dikatakan kerajaan Melayu Islam. Kerajaan 33 bulan tanpa DAP. Nak guna alasan apa lagi? DAP tak ada dalam kerajaan itu. Tapi mereka tidak mampu lakukan. Alasan dia COVID. Alasan dia kerengga banyak. Nak orang, ya, kalau nak bab cari alasan ini, PAS memang pakar lah. PAS pakar dalam bab-bab mencari alasan dan dalih. Ni kepakaran PAS. Ya, dia akan cari alasan lah. COVID lah, kerengga banyak lah, ya, tapi gaji makan. Kalau gaji tak ada COVID, COVID pun COVID lah. Gaji makan, tak kurang gaji, saudara. Tak kurang gaji, allowance sama. Ya? Kalau bak gaji, bak allowance, bak menyakau, COVID ke tak COVID ke, kerengga tak kerengga, dia sapu. Ni apa-apa ni. Tapi kalau nak buat kebaikan untuk rakyat, jauh sekali nak buat kebaikan untuk agama, memang dia tidak boleh buat. Sebab apa dia tidak mahu bahas, saudara? Sebab Haji Hadi memang tidak ada persediaan pun. Dan dia tidak ada pengetahuan pun. Dia tak ada ilmu pun tentang perkara itu. Dia cuma nak jadi hero saja. Dia tidak tahu. Kalau berbahas nanti, dia nak jawab macam mana. Ya? Sebab dalam parlimen tu bukan semua bodoh macam dia. Dalam parlimen tu ramai pakar undang-undang. Ya? Dalam keadilan, dalam amanah, dalam DAP. Ya? Yang tahu tentang undang-undang. Ya? Kalau undang syariah ni, ramai Dato' Mujahid waktu itu ada. Ya? Orang geng-geng amanah beramai yang boleh bahas tentang itu. Ya? Sebab itu dia tak nak bahas. Sebab dia tidak ada persediaan. Kerana dia bawa undang-undang tu secara gopoh, maka gagal. Gagal tak apa lagi. Kita ingatkan, okey tak apalah, waktu itu dia pembangkang kan. Waktu itu Barisan Nasional Kerajaan. Kita ingatkan tak apalah, mungkin dia tidak boleh buat. Mungkin dia nak tunggu dia jadi kerajaan dulu, baru nak buat. Okey, kita tunggulah. Kan? Selepas itu dia jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan melalui tebuk atap. Ya? Tuhan takdirkan dia, parti PAS ini, sebahagian daripada kerajaan tebuk atap. Sebab Tuhan nak tunjuk kepada umat Islam khususnya, siapa PAS ini yang sebenarnya. Ini kita kena syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa marah, kita rasa duka cita kerana pengkhianatan. Jatuhnya kerajaan PH kerana pengkhianatan, langkah syaitan itu. Tetapi bila kita fikir panjang lebar, ada hikmah dia. Ada hikmah dia, saudara. Di antaranya, Tuhan nak tunjuk kepada kita semua umat Islam khususnya betapa munafiknya parti PAS ini, yang berjanji tidak menunaikan. Kalau janji-janji manifesto ni okeylah. Tak kisah mana-mana parti pun, mana pernah ada parti dalam dunia ini, ya, janji manifesto mereka 100% mereka laksanakan. Tak ada, saudara. Itu biasa dalam politik. Ya, kita janji dengan anak kita pun kadang-kadang ada masa boleh tunai, ada masa tak boleh tunai, bergantung kepada keadaan ketika itu. Tapi bila kamu berjanji tentang hukum Allah, yang kamu katakan hudud-hudud ini syariat Allah kononnya, ya, yang kamu sampai melabel orang itu munafik, melabel orang itu kafir, ya, nak menjiratkan orang itu mati masuk jirat dan sebagainya kalau tak sokong. Sampai ke tahap itu. Yang itu pun kamu tipu, bermakna memang teruklah kamu ni. Memang betul lah kamu penunggang agama selama ini. Ya? Memang layaklah kamu digelar sebagai parti penunggang agama. Kamu nak tunggang segala hukum-hukum ini hanya untuk mendapatkan sokongan. Bila dah dapat sokongan, diberi peluang jadi kerajaan, kamu tak buat. Kalau projek pembangunan, projek ekonomi dan sebagainya, kalau kamu tak buat, okeylah, mungkin bajet tak cukup, duit tak ada. Tapi kalau nak meluluskan RU355 yang kamu sendiri perjuangkan lama, tidak memerlukan modal duit pun. Hanya mulut saja dan otak.
Tuhan bagi otak tidak berbayar, tidak ada bil. Kita guna otak kita, mana ada meter. Tak macam kita guna elektrik atau guna air. Guna air atau guna elektrik, dia ada meter berjalan. Kita guna berjalan meter, dan kita kena bayar. Guna elektrik, meter berjalan, kita kena bayar. Guna air, meter berjalan, kita kena bayar. Tapi kita guna otak ni, tak ada meter, saudara. Gunalah banyak mana pun. Otak Tuhan bagi percuma. Kita guna, tak ada meter dan tak perlu bayar. Kita bercakap pun macam tu. Selagi kamu tak letih, bercakaplah. Ya? Tak adalah nak kena bayar bil ke, nak cakap banyak, berapa patah perkataan kena bayar. Tak ada. Free. Tuhan bagi. Guna otak, guna mulut dalam parlimen, boleh lulus undang-undang tu kalau nak buat. Ya? Waktu Kerajaan Barisan Nasional, dah bagi laluan dah. Itu Kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Kerajaan Najib. Speaker bagi laluan dah. Marang, apakah Marang nak setuju untuk dibahaskan? Speaker tanya, Marang. Selepas dia baca tu kan, saya minta tangguh Tuan Speaker. Jadi tak apalah, mungkin kita anggap dia tak nak bahas hari tu, mungkin dia sakit perut ke, dia ceret-beret ke kan. Jadi dia minta tangguh, tak apalah, sesi akan datang. Kita tunggu sesi akan datang, tanya lagi, tangguh lagi, saudara. Sampai habis. Sampai Kerajaan Najib jatuh. Sampai Kerajaan Najib jatuh, tak buat RU355. Ya? Kerajaan PA 22 bulan. Terus dia pun tak bawa dah. Dia tak bawa dah, saudara. RU355 ni. Ya, dia senyap. Ha? Kemudian dia khianat. Dia jatuhkan Kerajaan MPH. Jadi kita jangkakan bila dia khianat, ya, bersekongkol dengan pengkhianat, tebuk atap, nak jatuhkan Kerajaan PH, kita jangkakan mereka nak turunkan Kerajaan PH, mereka nak naikkan Kerajaan Melayu Islam ni kerana nak buat ini, nak buat RU355 ini. Mungkin dia tak bagi Kerajaan PH buat, tak apa, kami nak buat, dia kata. Maka dia jatuhkan kerajaan kita, Kerajaan PH. Kan? Dan dia ambil alih atas nama Kerajaan Melayu Islam. Tanpa DAP. Hampir 100% Melayu Islam di dalam itu, di dalam kerajaan itu. Maka kita ingatkan, tentulah, ya, dia akan laksanakan benda ini. Sebab tidak ada halangan lagi. DAP tak ada dalam kerajaan tersebut. Ya. Hampir 100% MP adalah Melayu Islam. Ya. Tak ada halangan nak buat. Kita pun tunggu. Senyap, sepi. Senyap, sepi. Ya. Sepanjang mereka jadi kerajaan. Ya? Dalam senyap sepi itu, duit kena sakau juga. Dalam senyap sepi itu, sakau jalan. Minyak masak kena sorok juga, saudara. Harga barang melambung naik. Bukan sakat naik, tak ada barang pun, telur hilang entah ke mana. Ya? Walaupun kita tengok waktu itu Perdana Menteri Din Cirit asyik pegang telur je, tapi telur tak ada, saudara. Telur tak ada. Dia pegang kosong. Kemudian kita tunggu lagi. Ya? Tunggu lagi parlimen. Oh, dia tutup parlimen. Dia tutup parlimen, saudara. Jadi kalau orang tanya kenapa tak bentang RU355, macam mana kami nak bentang? Parlimen tutup. Siapa yang tutup? Kami yang tutup. Takkan nak tuduh DAP yang tutup. Kan? Dia tutup parlimen, kemudian dia bagi alasan tidak boleh laksana sebab parlimen tutup. Kan pandai dia bagi alasan. Buat-buat ni pandai, saudara. Tutup parlimen. Isytihar darurat. Bila isytihar darurat, dalam akta darurat, kerajaan boleh berbelanja apa sahaja tanpa dibahaskan dalam parlimen, tanpa diluluskan dalam parlimen. Sebab itu dia isytihar darurat. Waktu itu dah dia berbelanja, saudara. Waktu itulah sakau menyakau bertambah hebat. Waktu itulah kita nak renovate rumah Perdana Menteri. Tidak ada siapa boleh pertikai. Ini negara kita yang punya. Undang-undang ni parti yang bikin. Macam tu. Seronok dia orang, saudara. Bila isytihar darurat ini. Tak perlulah nak beritahu agung ke beritahu agung. Tak kisahlah. Jadi kita buat dulu. Kita buat dulu, saudara. Walaupun menjadi pertikaian. Ya. Nampak sangat dalam isu darurat ni membelakangkan Yang Tuan Agong. Dia tak peduli. Dia je mengatakan orang DAP ni anti gajah, ni puak ni anti gajah, tidak hormat gajah, tapi dialah satu-satunya kerajaan yang membelakangkan Yang Tuan Agong. Ini fakta.
Sampai Agong naik bertetah, marah. Teki Udin tu dalam parlimen menipu. Bila tamatkan daurat tanpa berkenan Agong. Kantoi. Bohong. Agong tak tahu pun. Dia dah peneraka Agong sebenarnya. Puak-puak mereka ni jadi kerjaan dulu. Lebay pun bersebahat. Ingatkan Lebay ni jujur sangat. Ingatkan Lebay ni lah paling kuat yang mempertahankan Agong. Rupa dia pun sama. Itulah sebab tu bila kita berkawan dengan orang jahat, kita jadi jahat. Sebab tu nak pilih kawan ni penting. Ya, lebay macam manalah kamu. Tapi kalau kamu berkawan dengan Din Cirit, dengan kamu-kamu sekali tercirit. Ini nak bagi tahu. Sampailah hari ini, PAS tidak pernah berubah, saudara. Tak serik-serik. Walaupun Tuhan dah tunjuk dah kepada mereka arah sebenar mana sepatutnya PAS kena ikut, dia tak peduli. Ya. Nak pilih kawan pun tak boleh. Sekarang ni ikut Mahathir pula. Ikut Mahathir. Tarik Mahathir. Sarung kat baju Mahathir ni, vest PAS pun hijau. Kan? Biar nampak sikit Mahathir ni seperti cuti ulama. Pakaikan vest hijau. Lantik pula ada penasihat. Penasihat, saudara. Penasihat 4 negeri PAS. 4 negeri PAS ni tak ada orang lain dah nak minta nasihat nak bangunkan 4 negeri ni. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Ya, nak bangunkan 4 negeri ni supaya lebih hebat membangunnya. Ya, supaya dapat menewaskan kemajuan Selangor, dapat menewaskan Pulau Pinang, dapat menewaskan Negeri Sembilan. Sekurang-kurangnya dan negeri bawah PH ni. Sekurang-kurangnya. Jadi kita perlukan Mahathir Mohamad sebagai penasihat. Kita perlukan Mahathir Mohamad, tokoh yang hilang deposit dekat Langkawi itu sebagai penasihat kita. Kita parti Islam. Kita nak tegakkan Islam di 4 buah negeri ini. Kalau kita nak tegakkan Islam di 4 buah negeri ini, kita perlukan nasihat Mahathir Mohamad. Nak angkat imej Islam, kena ambil Mahathir, saudara. Itu cara PAS berkawan. Cara dia memilih kawan. Kita, Haji Hadi pun sebut, kami tidak mahu, kami tidak bersedia pun untuk bersama dengan PH. Kami takkan bersama dengan PH sebab PH liberal. PH ini sokong LGBT. Kami nak Mahathir. Mahathir Islamik. Antara Anwar dengan Mahathir, mana lebih Islamik? Tentulah Mahathir Islamik. Tentulah Mahathir Islamik. Ini yang jadi kawan ke depan sekarang. Dan orang ini yang diharapkan menjadi kawan dia. Tapi tidak ada masalah, saudara. Ya? Tidak ada masalah. Lantak pilah dia nak kawan dengan Mahathir ke, dia nak ambil Mahathir lepas ini jadi Presiden PAS ke, dan lantik Mahathir jadi Mursyidul Am PAS ke, kita tak peduli. Yang penting sekarang ni kita jadi kerajaan. Apa yang Haji Hadi buat, yang dia nak lakukan dulu, yang dia nak perjuangkan dulu, kerajaan Malaysia Madani tolong buatkan. Itu yang disebut oleh Menteri Agama semalam. Bahawa RU355 itu akan dibentangkan, insya-Allah akan dilaksanakan tahun ini juga, akan dibawa ke Parlimen. Kerana peringkat jawatankuasa telah pun selesai membuat kajian, tinggal lagi kita nak bawa ke Parlimen. RUU 355 yang 6 tahun PAS tak sebut lagi. 6 tahun pernah PAS bawa dan dia tidak pernah laksanakan waktu dia jadi kerajaan. Malahan dia mulut dia terkunci sewaktu dia jadi kerajaan kerana mulut dia ketika itu penuh dengan dedak-dedak. Maka tidak ada lagi cita-cita nak laksanakan RUU 355. Tak apalah. Mungkin Allah dah takdirkan bahawa RUU 355 ini harus dilaksanakan oleh kerajaan yang betul-betul ikhlas memperjuangkannya. Mungkin Allah dah takdirkan RUU 355 ini mesti dilakukan dan dilaksanakan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan di bawah kepimpinan Din Cirit. Kerana benda yang baik ini Allah letak kepada pemimpin yang baik untuk melaksanakannya.
Dan insya-Allah saudara, RU355 ini akan kita lihat dibentangkan dalam parlimen. Kita nak tengok muka Haji dalam parlimen. Apa color muka dia ketika itu? Jangan kata apa? Ni style pas lah ni. Bila bawa besok usul daripada kerajaan RU355, dia kata apa? Kami lah punya idea tu. Kerajaan Persatuan tiru kami. Dia akan kata macam tu, saudara. Tengoklah. Kan? Kita tahu dah lebay ni. Bukan baru ni kita kenal lebay. Mereka tak boleh buat. Orang lain buat, dia kata idea dia. Kami yang mula-mula Haji Hadi dah lama dah Haji Hadi sebut. Baru sekarang kerajaan paduan nak buat. Dia kan kata macam tu. Dia kata Anwar ni tiru Haji Hadi. Kita tahu dah. Awal-awal lagi saya sebut ni. Saudara lock apa yang saya sebut ni. Betul tak betul tengok besok. Bila buat parlimen akan berbunyi lalu lebay ni. Ini ada, alhamdulillah akhirnya RU355 dapat dilaksanakan hasil daripada idea Haji Hadi Awang. Dia kata macam tu. Percayalah. Lepas tu kena cari kelemahan. Dia kerja dia cari macam tu lah. Dah lulus RU355, dia tak nak rakyat nampak bahawa kita berjaya mengangkat, memperkasakan mahkamah syariah. Sebab hari ni, setiap hari dia sekarang ni duk cerita tentang betapa buruknya kerajaan sekarang ini. Konon-kononnya kita menolak hukum syariah, kita menolak hukum Allah. Dengan isu Nik Elin ini seolah-olah kerajaan sekarang menolak hukum Allah, menolak syariah. Jadi bila kita bawa RU355 ini, modal mereka mungkin checkmate. Bagaimana sebuah kerajaan yang menolak hukum syariah nak bawa RU355? Tak masuk akal. Jadi insyaAllah satu cara dia nanti, dia akan mempertikaikan pula. Dia akan mempertikaikan RU355 itu. Di sini tak betul, di sini tak betul. Last kali dia kata apa? Kami bukan nak RU355, kami nak hudud. Hudud itu terdapat dalam Quran. RU355 tidak dapat dalam Quran. Dia akan kata macam tu. Last kali dia akan pergi kepada hudud lah. Tu last kali. Kita dah buat RU355, dia nak hudud pula. Jenis lebay macam tu lah. Kan? Jenis lebay ni dia macam motor snack lah. Bagi betis, nak tengok peha. Bagi nak tengok peha, nak tengok atas peha lagi. Dia jadi macam tu. Dia tak cukup tengok betis je. Dia nak tengok peha pula. Dah bagi tengok peha, up lagi lah sikit, kata motor snack. Kan? Setakat ini ada saudara dengar ucapan tahniah ke terima kasih daripada PAS apabila kita kata kita nak buat RU355 ada? Tak ada. Tak ada saudara. Sepatutnya mereka malu besar. 33 bulan mereka jadi kerajaan. Selepas itu 6 tahun, selepas itu tak pernah sebut pun RU355. Tiba-tiba di bawah kerajaan Malaysia Madani, setahun je. Setahun, 12 bulan, 13 bulan aja. Kita dah kata nak bawa RU355. Dan tahun ini juga. Anwar Ibrahim kan ulama. Anwar Ibrahim tidak pakai serban macam Haji Hadi. Janggut Anwar Ibrahim tidak sepanjang janggut Haji Hadi. Jubah Anwar Ibrahim tidak selabuh jubah Haji Hadi. Anwar Ibrahim tidak bertongkat. Haji Hadi bertongkat. Anwar Ibrahim bukan dia tak malam pegang kitab. Haji Hadi selalu pegang kitab. Anwar Ibrahim tidak masuk AJN selalu. Haji Hadi kerap masuk AJN. Tapi kenapa Anwar boleh buat 1 tahun lebih dah boleh bawa RU355? Kamu 33 bulan jadi kerajaan tak boleh bawa. Kemudian lepas 33 bulan 6 tahun tertinggal. Saya ingat kalau hari ni kalau kita tanya, kalau kita tanya Haji Hadi sekarang pun tentang RU355, saya rasa dia sendiri pun dah lupa lah. 6 tahun saudara. 2017. Tu tanya Haji Hadi sekarang ni. Apatah lagi dia keluar dari AJN kan. Baru lepas operate otak. Tu tanya ada. Tuan Guru, saya nak tanya Tuan Guru Syekh Al-Hadi Al-Marangi, boleh tak Tuan Guru terangkan yang RU355? Apakah yang tergandung di dalam RU355 tu, hai Tuan Guru? Tanya dia.
Dia akan garau kepala dia. RU355. Ru rendang. Ru rendang tu, dun ru rendang kawasan Rusila lah dia kata. Dia ingat RUU tu ru rendang. Ru rendang tu memanglah kawasan dalam Marang tu dun Rusila. Dun ru rendang. Kan? Dia lupa. Dah 6 tahun. Kan? Dia kan lupa. Bahagia yang bawa.